Kenapa perlu menyindir Ustaz Kazim Ilyas? Dan terlampau mudah merasa diri itu disihir pun problem tak? Dia sakit sikit, dia fikir ke arah tu, ke arah sihir. Macam sekarang yang tengah viral kan, ada satu orang penceramah yang ada sakit macam-macam. Ustaz Kazim Ilyas sendiri yang cakap dia ni memang diri dia kena sihir. Yo, what up guys, sebab tekan series guys, sahabat channel guys. Korang jangan lupa like, korang jangan lupa subscribe. Penting sekali guys, korang jangan lupa komen guys. Okay guys, faham guys? Masa guys. So guys, hari ni kita akan cakap pasal apa? Hari ni kita akan cakap pasal Ustaz Kazim Ilyas guys. Siapa Ustaz Kazim Ilyas ni? Riz akan cerita dalam video ni. Sebabnya Ustaz Kazim Ilyas ni dah terkenal daripada dulu lagi guys. Daripada kita kecil sampailah kita besar, nama Ustaz Kazim Ilyas ni memang tak tenggelam di zaman guys. So guys, seperti yang kita tahu, yang mana baru-baru ni Ustaz Kazim Ilyas ada upload satu gambar dekat dia punya Facebook. Dekat gambar tersebut dia post gambar tangannya, yang dekat tangannya ada macam bintik-bintik macam katak puru guys. Dalam gambar tersebut Ustaz Kazim tulis tau, siapa yang boleh merawat saya. Ramailah rakyat Malaysia yang respon, dia kata sedih, sian Ustaz Kazim Ilyas. Lepas tu guys, timbullah isu yang di mana ada yang cakap yang itu adalah makeup. Dan betul, yang di tangan Ustaz Kazim Ilyas tu adalah makeup semata-matanya guys. Ramailah netizen Malaysia ni yang kecam Ustaz Kazim, yang menghentam Ustaz Kazim sebab Ustaz Kazim ni macam mempermainkan. Dia kata Ustaz Kazim ni prank satu Malaysia, Ustaz Kazim ni menipu, Ustaz Kazim marketing semata-mata guys. Tapi korang tahu tak, yang sebenarnya makeup tu adalah gambaran yang sebenar yang terjadi dekat diri dia kan. Aku tak faham dengan netizen Malaysia ni. Dia tahu yang post tu Ustaz Kazim Ilyas. Takkanlah Ustaz Kazim Ilyas ni nak menipu, lagi-lagi pasal penyakit diri dia sendiri guys. Lagi-lagi pasal sihir ni guys. Yes, aku tahu yang Ustaz Kazim Ilyas tu adalah manusia biasa, tapi dia adalah Ustaz Kazim Ilyas guys. Takkanlah dia nak menipu. Mawi nak memfilmkan kisah Ustaz Kazim Ilyas ni guys. Jadi sebab itulah dia make up macam tu. Janganlah terus judge. So guys, baru-baru ni Riz ada jumpa satu video penceramah ni guys. Dia cakap pasal Ustaz Kazim Ilyas, tapi dalam video tersebut dia tak sebut langsung nama Ustaz Kazim Ilyas, but dia menggambarkan yang dicakap tu adalah Ustaz Kazim Ilyas guys. Isu bomoh, jumpa tukang nujum, ahli nujum, tukang ramal ni apa semua, dia biasanya berlaku dalam unsur perubatan. Sakit berubat, biasanya orang akan pergi kerana sebab sakit, bukan saja-saja nak pergi. Ada mengalami kesulitan dalam hidup, kesulitan yang berat, yang berulang kali kena, yang macam-macam kali kena. Macam saya baru ni, Allah Ta'ala uji kami pasangan suami isteri ni, gugur pula kali yang ketiga. Ada suara-suara beritahu dekat saya, pergi test lah, cari orang-orang pandai kot dalam kampung. Ujian besar betul. Saya boleh defend, cuma kalau dia berkait dengan emosi, kadang-kadang dia jadi rebah juga dengar daripada ajakan orang tu. Okay. Tapi saya punya stand saya takkan pergi lah. Saya takkan pergi. Cuma ada orang kata takut ada nak kahwin dulu, ada orang tak puas hati kot, tu yang dia tak lekat sampai sekarang. Ada orang dia kata macam tu. Saya kata tak tahu benda tu, saya tak nak terlibat apa-apa. Setakat ni saya tak nak jual lah akidah saya hanya kerana benda tu. Okay. Cuma nak katanya, kalau kena, dia memang berlawan perasaan tu. Ada rasa. Kadang-kadang terfikir, pergi test sekali tengok apa nak jadi. Okay. Dia ada datang. Okay. Cuma nak katanya, orang yang terlibat dalam bab ni lebih kepada ikhtiar. Ikhtiar nak berubat. Okay. Saja-saja tak akan berlaku. Saja-saja biasanya dia tak akan berlaku. Okay. Melainkan dia nak pergi berubat. Hukum jumpa bomoh seperti mana yang disebutkan dalam syarah tu, dia kata dan mempercayai apa yang dikatakan adalah haram dan boleh jatuh kepada syirik. Dia tak syirik tapi boleh jatuh kepada syirik, menghampirkan diri kepada syirik. Dan terlampau mudah merasa diri itu disihir pun problem tak? Dia sakit sikit, dia fikir ke arah tu, ke arah sihir. Macam sekarang yang tengah viral kan, ada satu orang penceramah yang ada sakit macam-macam. Okay. Wallahu'alam betul atau tidak, saya tak tahulah. Sebab kita memang selalu dengar dia tu memang pernah ada sejarah kena sihir pun sebelum-sebelum pada ni. Okay. Jawapan pada empunya badan pun dia tak jelas. Dia tak nak kata macam dia kena, tapi kadang-kadang dalam setengah-setengah kenyataan macam nak kata dia kena. Okay. Cuma yang lajunya pihak yang ketiga,
Terus ada satu video sihir yang kena pada orang tu ialah sihir katak puru. Dia pula bahas sihir katak puru panjang lebar. Sihir katak puru. Lalah orang tangkap gambar tu make up je. Kulit dia tu memang dah ada problem, tapi dia bagi nampak lagi timbul benda tu. Wallahu alam, tak tahulah katak puru ke katak apa ke, kita tak tahu. Tapi yang pasti sihir tu ada. Memang Nabi sebut tentang kesan sihir, Quran pun ada sebut. Tapi terlampau bermudah-mudah merasa diri disihir, itu pun problem. Dia ada beberapa stage lah. Kita tak tolak, tapi kita tidak melihat satu benda tu berlaku mesti unsur sihir. Yang ni pun problem. Kenapa perlu menyindir Ustaz Kazim Ilyas? Dia faham apa yang penceramah tu nak katakan. Penceramah tu nak kata, jangan terlalu anggap yang diri kita ni sikit-sikit dia kena sihir, sikit-sikit dia kena sihir. Tapi bila dia cakap macam tu dan dia petik kisah Ustaz Kazim Ilyas, automatically dia macam menyindir Ustaz Kazim Ilyas, guys. Jadi tolonglah, janganlah buat macam ni. Kita tak kena, kita tak rasa, guys. Dan terlampau mudah merasa diri itu disihir pun problem juga. Dia sakit sikit, dia fikir ke arah tu, ke arah sihir. Macam sekarang yang tengah viral kan, ada satu orang penceramah yang ada sakit macam-macam. Wallahu a'lam betul atau tidak, saya tak tahulah. Sebab kita memang selalu dengar dia tu memang pernah ada sejarah kena sihir pun sebelum-sebelum pada ni. Jawapan pada empunya badan pun dia tak jelas. Dia tak nak kata macam dia kena, tapi kadang-kadang dalam setengah-setengah kenyataan macam nak kata dia kena. Sebenarnya Ustaz Kazim Ilyas sendiri yang cakap dia ni memang diri dia kena sihir. Dia tak cakap pun separuh-separuh, tapi dia cakap memang diri dia kena sihir. Kazim dia prank orang. Kemudian ada orang kata tu berlakon. Semalam keluar dalam Facebook gambar lengan jadi apa? Katak puru, tu berlakon. Dia make up artis. Dia make up kan untuk saya scene saya kena sihir. Jadi sebenarnya itulah realiti sekarang pun yang berlaku pada saya sekarang ni pun itulah. Tapi saya sembunyikan. Saya top up dengan make up. Jadi hari ini saya ceritalah keadaan sakit saya, sebab rasanya saya dah tak boleh lagi dah. Saya dah tak boleh lagi dah simpan benda tu. Ada orang tanya tadi, baik ke buat macam tu and posting? Takkan saya nak tunjuk benda aurat saya dalam Facebook saya. Benda tu jadi di sini, benda tu jadi tang sana, benda tu jadi, benda tu aib benda saya. Jadi saya nak ceritakan apa, kebetulan mereka buat di gambar saya, di lengan saya. Saya masuklah. Takkan saya nak tunjuk keadaan di perut saya, di paha saya. Nah, hanya orang yang dekat dengan saya lah tahu, anak-anak saya, isteri saya. Dia bukannya benda tu benda tipu dah, cuma saya sorok pada orang. Benda yang tak boleh disorok di muka. Jadi hak di muka ni penuh dengan top up semua. Ini top up. Jadi tuan-tuan mana main dekat boleh nampak. Sini top up, sini top up. Ini foundation, ini foundation, ini foundation, ini foundation. Dia jadi luka, kok suka dia. Saat lagi duduk saja dia keluar darah meleleh. Saat lagi dia jadi meleleh, darah kot sini, darah kot sini, darah sini, darah sini. Satu badan. Jadi untuk pengetahuan Master Isaac Zulfakar tu, saya nak bagi kiah, takkan saya nak tunjuk badan saya pada khalayak berjuta kan tengok. Cuma saya kata saya ada masalah. Selama ni saya sembunyikan penyakit saya, tapi saya rasa saya tak boleh. Kalau kita tikam orang, orang tu yang rasa sakit, bukan kita yang rasa sakit, guys. Jadi tolonglah, janganlah cakap melulu, fikir dahulu. Lagi-lagi dalam tempat ceramah macam tu. Video tadi tu, itu adalah video full. Riz sebenarnya nak tengok lagi video full dia, sebab Riz nak husnuzon dengan apa yang dia kata. Tapi bila Riz tekan channel YouTube dia, YouTube kata channel dia dah kena ban. Lepas tu Riz cari dekat YouTube sendiri dan jumpalah video yang sama. Dia punya video TikTok dengan video YouTube sama, guys. Kepada korang dekat luar sana, lepas korang solat tu, guys, korang doakanlah Ustaz Kazim ni sihat, sembuh seperti sedia kala. Kepada Ustaz Kazim Ilyas, saya doakan Ustaz Kazim Ilyas disembuhkan.
Sembuh ni bukannya datang daripada perawat, bukannya datang daripada siapa-siapa. Sembuh, sihat ni semua datang daripada Allah. Walaupun orang tu hebat macam mana pun, tapi Allah kata tak sembuh, tak sembuh lah. Tapi kalau orang tu tak hebat sekalipun, Allah kata sembuh, sembuh juga guys. Jadi kita sama-sama doakan Ustaz Kazim Ilyas sembuh sedia kala. Amin ya rabbal alamin. So guys, daripada guys, kalau korang suka tengok video ni, korang jangan lupa like, korang jangan lupa subscribe. Penting sekali guys, korang jangan lupa komen guys. Okay guys, faham guys? Bantu guys.